Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur. Bertemu kembali kita dalam rancangan satu-satunya Temu Bual Dialog TVS. Saya Luqman Muhammad. Dan saya Khairunisa Kasnun. Pastinya Dialog TVS membawakan kepada anda isu-isu semasa, perbincangan isu-isu semasa, topik-topik hangat dan juga perkembangan semasa bersama dengan tetamu-tetamu jemputan dan juga panel-panel jemputan, Luqman. Betul Nisa, pastinya setiap minggu kita membawakan topik-topik yang berbeza. Betul. Dan hari ini Nisa, kita ingin bercakap mengenai di mana masyarakat sebenarnya berpotensi, tapi mereka tidak mengetahui perkara Mungkin ini. ada yang tidak tahu, tidak mempunyai lebih pengetahuan ataupun kat mana nak rujuk sebenarnya, apa yang perlu dibuat. Pastinya ini kita beri tumpuan kepada para usahawan kecil yang baru nak mulakan berniaga, mungkin dah ada satu perniagaan dan nak membuka cawangan-cawangan lain. Dan pastinya untuk berbicara mengenai topik ini, kita bersama siapa, Luqman? Hari ini kita cukup bertuah kerana orang yang tepat ada di sini, kerana kita ada Datuk Hazimah Zainuddin, iaitu pengurusi Pernas, untuk turut bersama-sama kita bagi membincangkan dengan lebih komprehensif perbincangan kita pada hari ini, Nisa. Mungkin Luqman boleh sedikit terangkan sebenarnya Pernas ni apa sebenarnya Pernas ni, ataupun apa fungsinya Pernas ni? Baik, secara ringkasnya Nisa, Pernas ini merupakan antara badan induk ataupun peneraju yang penting bagi perkembangan industri franchise itu sendiri, Nisa. Dan mungkin kita terus bersama dengan Datuk Hazimah. Datuk, terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Dialog TVS untuk berkongsi, memberi penerangan dengan lebih lanjut mengenai apakah fungsi Pernas ini sebenarnya. Datuk, antara sasaran Pernas adalah untuk merajui perkembangan industri franchise di Malaysia serta membangunkan jumlah usahawan franchise. Mungkin Datuk, seperti saya katakan awal tadi, Datuk boleh kongsikan peranan Pernas ini, dan setakat tahun ini, setakat 2023, berapakah jumlah usahawan franchise yang telah berjaya dilahirkan hasil daripada bantuan Pernas ini sendiri, Datuk? Terima kasih, Nisa. Pernas ni adalah Perbadanan Nasional Berhad, sebuah syarikat pegangan pelaburan dimiliki oleh Menteri Kewangan, diperbadankan, that's MOF Inc. Dan juga agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, KUSKOP. Jadi peranan Pernas amat penting actually. Pada tahun 2004 Pernas diberi mandat untuk membangun industri franchise di Malaysia. Sejak itu Pernas sentiasa melaksanakan berbagai inisiatif dan juga program-program untuk menggalakkan lebih ramai usahawan berjinak-jinak dan berlibatkan diri di dalam program bidang franchise, serta membangunkan jenama-jenama baru yang mereka keluarkan. Saranan kita adalah untuk mewujudkan kesedaran kepada orang ramai mengenai franchise melalui program-program promosi franchise, melahirkan lebih ramai usahawan franchise termasuk franchisor dan franchisee, membangunkan jenama-jenama franchise tempatan di peringkat domestik dan seterusnya ke antarabangsa. Dengan membangun mereka dan memperkukuhkan lagi penjagaan yang melalui bimbingan, tunjuk ajar, padanan penjagaan business matching dan juga pembiayaan. Sehingga kini Pernas telah membantu lebih kurang 5,000 usahawan dan membangunkan lebih daripada 100 jenama franchise. Ya. Baik Datuk, bercakap tadi lebih 5,000 ya Datuk. Ya, Jadi sejauh mana potensi perkembangan industri franchise di Malaysia sebenarnya, Datuk? Perkembangan permintaan amat tinggi dan mampu memberi peluang pekerjaan yang baru. Perniagaan franchise mempunyai sistem perniagaan yang sistematik. Kita ada sistem berbagai-bagai tunjuk ajar yang kita bagi, dan franchise mendapat latihan dan franchisee mendapat latihan dan sokongan daripada franchisor. Mereka ada hubungan kait amat dekat di antara franchisor dan franchisee. Perniagaan franchise dapat berkembang lebih cepat, pencapaiannya akan lebih luas dan juga pengurusannya teraturlah. Ya. Terdapat pelbagai package franchise yang boleh dipilih merangkumi pelbagai sektor, iaitu jenama-jenama franchise merupakan jenama dikenali dan model jenama perniagaan yang terbukti berjaya di pasaran. Jenama franchise Malaysia diterima baik di luar negara. Kita dah ada banyak hubung kait kita dengan pihak luar negara, dan terutama sekali di bidang pendidikan dan makanan. Industri franchise Malaysia mempunyai sokongan kerajaan di mana
kita dapat mengawal selia penjagaan franchise inilah melalui Akta Franchise 1998 pindaan 2020. Ya. Datuk dah sebut tadi perniagaan franchise di Malaysia ini telah juga berjaya di luar negara, Datuk ya. Mungkin Datuk boleh kongsikan sikit sebenarnya apakah contoh franchise yang telah berjaya di luar negara, mungkin boleh memberi inspirasi kepada para usahawan yang ingin memulakan franchise ini. Macam sekarang ni pegangan franchise Gloria Jeans belong kepada Malaysia, syarikat the owner of Gloria Jeans Australia memberi franchise kepada Pernas untuk menghebatkan lagi franchise di seluruh Malaysia dan juga 1901 itu franchise kita. Memang di antara bangsa pun kita looking into it, kita memang melihat secara detail macam mana kita nak masukkan ke bidang luar negara. Kita encourage kita punya usahawan-usahawan franchise ni untuk memajukan mereka. Saya tak boleh sebut jenama tapi ada a few jenama daripada UK, ada a few jenama daripada France yang kita nak bawa masuk into Malaysia. Itu adalah program, memang inisiatif kita yang betul-betul hebat yang saya rasa harus dibanggakan lah daripada pihak Pernas. Kita cuba membimbing, tunjuk ajar, at the same time kita bagi peluang-peluang dan juga bantu diorang dari segi kewangan untuk membesarkan lagi perniagaan mereka. Seperti yang Datuk sebut Luqman, 1901 adalah salah satu jenama yang menggunakan skim franchise melalui bantuan Pernas ini. 1901 adalah salah satu jenama kesukaan saya, Luqman. Dia sebab dah lama bertapak di negara ini sebenarnya. Kalau mungkin Luqman masih baru, mungkin ada tak tahu, sebab kalau orang yang dah berusia, dia memang tahu 1901 ni hotdog dia sedap, Luqman. Dah berusia. Baik Datuk, kita melihat Pernas sudah melaksanakan pelbagai inisiatif bagi melahirkan lebih ramai usahawan franchise. Jadi apakah antara inisiatif yang disediakan oleh Pernas bagi membantu usahawan yang mungkin bimbang akan masalah keuangan dan memerlukan pembiayaan? Bagaimana Datuk melihat perkara ini? Ya Luqman, melalui kerajaan, melalui agensi kami itu Pernas sentiasa melaksanakan pelbagai inisiatif dari bantuan kepada para usahawan bagi memastikan kerancakan industri franchise. Kami menawarkan skim pembiayaan seperti skim pembiayaan franchise, pra-franchise dan mikro, termasuk skim pra-franchise dan franchisee induk, skim pembiayaan franchisor, skim pembiayaan franchisee, skim licensor dengan licensee, dan pembiayaan kepada pra-franchisor dan pra-franchisee di bawah program Business and Transformation atau lebih dikenal dengan BIT. Itu adalah di antara peruntukan ataupun tanggungjawab kita lah untuk membangunkan lagi usahawan di bidang franchise dan franchisor ni. Melihat kepada kupasan yang telah dijelaskan oleh Datuk sendiri tadi, pastinya selepas ini mungkin kita sendiri Nisa boleh melibatkan diri dalam bidang ini kerana sebenarnya banyak bantuan-bantuan yang telah diagihkan. Baik Datuk, selain sebelum Luqman teruskan, saya sebenarnya tertarik dengan Datuk sebutkan sebenarnya bukan jenama daripada Malaysia sahaja, adakah jenama daripada luar negara juga? Memang. Okey. Katalah example kita nak bawa masuk satu produk lah, bukan saja produk makanan, bukan saja peringkat restoran. You can bawa jenama ke clothing, kalau lah kata nak masuk macam Christian Dior, dah merata dunia dia orang ada. Jadi kalau kita nak adakan satu brand yang dah nama dah ada ataupun baru nak membangun, so kita boleh beli cheaper franchise license ke apa ke, representkan kat Malaysia ni. Mula kita startkan satu dan kita boleh kembangkan seluruh Malaysia lah. Itu yang perlu nak difahami sebenarnya, bukan dia tertumpu kepada dalam negara sahaja. Jenama-jenama di luar negara juga boleh sebenarnya untuk kita sebagai usahawan yang berminat dengan jenama berkenaan untuk membuka franchise tersebut di dalam negara. Jenama di Malaysia kita bawa keluar, jenama luar kita bawa ke Malaysia. Menarik. Baik, tadi Datuk ada cakap mengenai pendidikan juga melalui franchise. Mungkin boleh jelaskan sedikit Datuk? Pendidikan ni macam katalah tadika, macam I cannot be mentioning nama-nama, tapi banyaklah tadika telah membuka cawangan di Indonesia, di Brunei dan sebagainya. So kita ada juga sekolah-sekolah private school yang nak buka di luar negara. Macam itulah kita buat. Bukan education ni adalah satu yang mustahak bagi kita kan. So
cara Islamic teaching kita apa semua tu, katalah di Indonesia dia nak perkembangkan lagi cara kita, dia jemputlah kita masuk dalam. Menarik Luqman. Maksudnya pendidikan tu tadika, termasuk juga sekolah-sekolah swasta. Preschool, Kalau peringkat yang lebih tertinggi bagaimana? Universiti lah, kita try to get university to get involved dengan kita untuk memajukan lagi universiti di peringkat luar negara. Kalau tidak, kita remain dekat dalam negara saja. Menarik Luqman. Dan pastinya kita akan mengupas dengan lebih lanjut dengan lebih mendalam apakah lagi peranan Pernas ini dalam usaha untuk membantu golongan usahawan di dalam negara untuk mengembangkan perniagaan mereka. Kita akan berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Baik Nisa, bertemu kembali kita dalam Dialog TVS. Hari ini kita membincangkan kupasan mengenai topik perbincangan kita iaitu peranan Pernas dalam industri franchise di Malaysia. Dan hari ini kita cukup bertuah kerana saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Datuk Hazimah Zainuddin iaitu pengerusi Pernas kerana sudi bersama-sama dengan kita untuk membawakan kupasan yang lebih komprehensif pastinya. Dan sebelum berehat tadi Datuk ada bercakap mengenai bantuan skim keuangan, pembiayaan yang dinyatakan oleh Datuk. Apakah jenis bantuan dan sokongan yang diberikan oleh Pernas kepada usahawan, terutamanya bagi usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS? Ya. Pernas melihat kepentingan PMKS di mana mereka turut menyumbang kepada KDNK, keluaran dalam negara kasar kan. Pernas membantu usahawan PMKS ni melalui program Business and Transformation atau lebih dikenal dengan tingkatannya BIT, sebuah program yang membantu usahawan kecil dan sederhana menjadi lebih kompetitif dan sistematik dalam menjalankan perniagaan mereka melalui latihan, bimbingan serta khidmat nasihat. Seterusnya juga pernah membantu usahawan-usahawan yang berpotensi ini membangun penyangan franchise mereka, perniagaan mereka ke arah franchise dan memberi sokongan pembiayaan, khidmat nasihat, promosi, networking kepada peserta program dan juga mewujudkan lebih banyak lagi penjagaan franchise mampu milik agar mereka lebih banyak berpeluang dan ramai orang boleh menceburi penjagaan franchise ni lah. Franchise ni sebenarnya sehingga kini lebih 120 syarikat dari pelbagai sektor seperti makanan, minuman, peruncitan, perkhidmatan dan pendidikan yang telah mendaftar dalam program BIT di kalangan usahawan PKS dan jumlah yang didaftar sebagai penjagaan franchise ni adalah sebanyak 9 syarikat dan kami mensasarkan 3 lagi syarikat pada tahun ini lah, insyaAllah. Datuk ada sebut tadi dalam program Business in Transformation BIT ini termasuk dengan memberi khidmat nasihat, promosi dan juga networking. Bagaimana latihan-latihan ataupun sokongan-sokongan ini diberikan? Adakah dia diadakan dalam kelompok macam ada latihan, ada seminar ke ataupun bagaimana Datuk? Kami menganjurkan banyak program. Memang terlalu banyak program kita. We are always on the move sentiasa on our toes and on the move untuk menolong franchise dan franchisor dan franchisee. Di antaranya ada program Biz Franchise. Program ini bertujuan untuk mewar-warkan Pernas sebagai satu agensi kerajaan yang diberi mandat membangunkan industri franchise di negara kita serta memberitahu mengenai peranan Pernas, perkhidmatan dan produk yang ditawarkan oleh Pernas kepada orang ramai. Pada masa yang sama membuka peluang kepada usahawan-usahawan yang sedia ada yang berpotensi dan yang berpotensi bagi mengetahui informasi terkini mengenai perniagaan industri franchise. Industri franchise ini bukan baru, dah lama. Betul. Tapi semuanya kita kena war-warkan dengan lebih luas sebab kalau tidak dia remain macam tu je. Dia orang buka cawangan tanpa melalui program franchise. Tapi kalau dia orang buka cawangan-cawangan ataupun
daripada satu gerai ke 3 gerai dan sebagainya, banyak memakankan modal. Mungkin dia terbakar dia orang punya modal perniagaan mereka. So melalui program franchise ni kita menolong mereka untuk membangunkan lagi dengan lebih hebatlah, maknanya ada promosi, advertising dan promotion dan sebagainya lah. Maksudnya macam ni Lokman, mungkin apa yang dimaksudkan oleh Datuk tadi, kalau kita ada satu perniagaan restoran misalnya dan kita nak buka cawangan yang lain di negeri A ke negeri B ke di Perlis ke, jadi kita boleh memohon skim franchise daripada Datuk daripada kita nak buka cawangan sendiri seperti yang Datuk katakan lebih banyak modal digunakan. Instead of borrowing, kita orang borrow, bagi kita masuk melalui franchise sistem Pernas ni, kita boleh membangunkan lagi mereka dengan lebih pesat, dengan lebih maju jaya melalui kita punya sistematik program yang kita telah adakan lah untuk franchise ni, franchisee dan franchisor. Ya, franchisor. Menarik. Ya. Jadi Datuk, apakah antara program yang dianjurkan oleh Pernas bagi menarik usahawan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan oleh Pernas? Kerana saya berpendapat mungkin sebahagian besar masyarakat belum mengetahuinya. Kita tadi balik pada soalan pertama tadi, kita ada juga satu lagi program sebelum saya lupa, Business and Transformation Expo, itu BITE, Byte. Gigit Byte tu. So program tu memang menggigit lah. So program bagi mempromosikan perniagaan business transformation ni adalah kepada orang ramai supaya mereka mempunyai perniagaan yang lebih mengembangkan perniagaan mereka ke arah sistem franchise seperti yang kita bincang tadi. Begitu juga mereka yang ingin menjalankan perniagaan skala kecil yang boleh dijalankan dalam pakej BIT sebanyak 5,000 saja. So ada juga satu lagi program kita panggil International Franchise Entrepreneurship Conference, iaitu IFEC. Program bertujuan untuk menyediakan platform bagi pemain industri, usahawan dan pemilik perniagaan di Malaysia untuk berkongsi pandangan, pengetahuan, pengalaman dan idea mereka dalam bidang keusahawanan dan franchise. So kepada soalan yang Anissa kemukakan tadi, Pernas juga turut menyediakan pembangunan franchise di mana Pernas memperkenalkan program accelerator. Itu sebuah projek yang membantu usahawan untuk mendaftar perniagaan mereka sebagai sebuah franchise dan seterusnya mendapat lesen. Lesen franchise itu yang mustahak tu. Dah ada lesen legal punya cara untuk buat perniagaan, lebih mendapat sambutan daripada kita buat secara kecil-kecilan. Jadi pelaburan equity juga kita pernah provide juga pelaburan equity bagi perniagaan franchise dan bukan franchise. Pembiayaan perniagaan franchise dan pra-franchise, perkhidmatan nasihat merangkumi sokongan pembangunan usahawan, perniagaan franchise dan juga bukan franchise, khidmat latihan keusahawanan franchise. Itu kita ada satu institut dinamakan Franchise Institute milik Pernas, dan juga Pernas turut memiliki satu platform e-dagang iaitu Pibeli. Pibeli di mana boleh membantu usahawan, khususnya usahawan mikro, bagi mempromosikan produk mereka secara digital. Kita tunjuk ajarlah macam nak buat online kind of purchase dan juga mempromosikan produk-produk keluaran mereka melalui online business. That is the in thing now kan, online business. Ya. Baik, sebelum ini saya nak teruskan soalan, saya nak tanya. Tadi Datuk ada mengatakan untuk mendapatkan lesen adalah perkara yang mustahak. Tempohnya macam mana, Datuk? Kalau melalui Pernas, kita bekerjasama very closely dengan KPDN KK. Kita melalui satu orang kata fast track lane, mana kita akan tolong mereka untuk mempercepatkan lagi proses. Mungkin boleh dapat dalam 2-3 bulan, insya-Allah. Tidak lama. Tidak lama. Datuk, sebenarnya saya tarik. Tadi saya beri contoh mengenai restoran. Itu adalah salah satu perniagaan yang besar seperti restoran. Bagaimana pula kalau macam peniaga kecil? Contohnya mereka ni berniaga goreng pisang ataupun sekarang ni kita banyak tidbits yang memang orang suka. Jadi apatah lagi kalau viral, Luqman, memang orang akan beratur. Jadi nak buka lah cawangan di sekian-sekian tempat. Adakah ia juga mereka juga boleh memohon? Amat digalakkan. Tapi kita kena maknanya demand and supply itu kena ada lah. Nanti kita dah promosi, dah kita buka war-warkan kepada pembeli-pembeli. Tetapi kalau tak cukup dari segi pembekalan, problem juga. Jadi kita kena, that's why the Pernas punya duty, kita punya tanggungjawab untuk menentukan
demand and supply punya part tu memang harus diadakan lah, sebab kalau tidak putus supply pula lagi tak ada, susah juga untuk usahawan tu untuk bergerak. Betul. Kan. Jadi itulah kalau kita masuk di bawah Pernas punya franchise, memang kita tunjuk ajar dari segi macam itulah, to make sure semua segala-galanya dia mengikuti segala apa perancangan perniagaan yang mereka akan adakan. Maknanya kriteria untuk memohon ini terbuka pastinya, Datuk? Terbuka. Tapi kena ada continuity, kena ada sentiasa Demand and supply itu kena ada. Ya. Maksudnya memang orang akan cari dan Ya, perniagaan itu sentiasa berjalan. Datuk, kalau ya? goreng pisang tu sedap kan, mesti nak banyak gerai, mesti nak banyak kedai daripada kita konsep daripada gerai, kita boleh buat mini restoran, mungkin boleh buat satu. Tapi kena pelbagai lah, tak bolehlah goreng pisang satu jenis. Sekarang dah ada cheese, goreng pisang bercheese lah, apalah. So banyak, usahawan kita ni banyak, idea banyak. Tapi cumanya perlu tunjuk ajar, perlu bimbingan daripada agensi-agensi kerajaan. Ya. Apabila Datuk bercakap mengenai tunjuk ajar dan bimbingan, saya tertarik dengan tadi Datuk ada maklumkan mengenai khidmat latihan keusahawanan oleh Franchise Institute milik Pernas. Peranan Franchise Institute ni macam mana, Datuk? Peranan dia, kita ada training, kita ada program-program training dan juga program bimbingan keusahawanan. Sometimes kita bawakan lebih baik mereka dibimbing dari segi teori dan juga praktikal. So kita bawa usahawan-usahawan yang berjaya di bidang franchise menjadi seorang speaker untuk berkongsi pengalaman macam mana, if they can do it, so can you, kan. So itulah konsep yang kita pegangkan. Kita outreach program antara kita dengan usahawan-usahawan berjaya yang akan berkongsi pengalaman mereka. Dan daripada segi teori ini kita ada banyak modul-modul yang kita dah sediakan untuk membimbing usahawan-usahawan kita lah. Ya. Maksudnya para peniaga ni bolehlah menghadiri untuk masuk ke dalam Franchise Institute ni untuk mendalami ilmu perniagaan. Kalau dia embark into the franchise business dengan Pernas, automatically dia akan menyertai program-program yang disediakan oleh Franchise Institute ni. Jadi keluarga Pernas lah. Jadi keluarga Pernas. Secara langsung. Secara tak langsung. Okey, dan pastinya kita akan berkongsikan lebih banyak lagi mengenai dengan program-program yang dilaksanakan oleh Pernas. Kita akan berhenti rehat sekali lagi. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Bertemu kembali kita dalam Dialog TVS bersama dengan Datuk Hazimah Zainuddin. Terima kasih Datuk sekali lagi. Dan tadi kita ada bercakap mengenai pembiayaan, bantuan dan latihan-latihan yang dianjurkan oleh Pernas sendiri. Dan kita melihat sendiri jenis-jenis franchise yang boleh dimohon. Betul. So, bukan sahaja daripada peringkat yang pengusaha restoran, sekecil-kecil perniagaan seperti contohnya perniagaan goreng pisang ataupun popia. Sekarang kan dah banyak, Luqman, tapi berdasarkan dengan perlu ada demand and supply supaya memastikan perniagaan itu terus berjalan dan mengembang. Betul, Nida. Saya kira topik perbincangan kita pada hari ini pastinya patut ditonton oleh pengusaha-pengusaha kerana inilah peluang mereka untuk melebarkan lagi, mengembangkan lagi perusahaan mereka. Baik, Datuk, kita teruskan saja di mana baru-baru ini dikabarkan bahawa Pernas bakal melancarkan program baru yang menyasarkan golongan pesara, belia dan wanita. Boleh jelaskan sedikit tentang program ini dan objektifnya? Apakah jenis bantuan yang diberikan golongan ini? I think kebanyakan seperti yang telah beritahu tadi, Pernas bakal melancarkan program baru yang terbaru yang memberi keutamaan kepada golongan belia, pesara dan juga wanita dalam masa terdekat. Inisiatif ini selaras dengan saranan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam usaha meningkatkan taraf hidup rakyat yang terkesan dengan ekonomi global masa kini. Jadi program ini diperkenalkan kepada golongan yang tersasar seperti pesara kerajaan yang membabitkan anggota tentera dan juga polis, belia-belia lepasan universiti agar mereka boleh melihat keusahawanan sebagai kerjaya pilihan, terutama perniagaan franchise sebagai satu kerjaya pilihan dan bukan pekerjaan mencari makan.
Jadi selain dari itu kita juga menyasarkan kaum wanita terutama yang berada di rumah supaya mereka boleh menjadikan usahawan, menjadi seorang usahawan berjaya supaya dapat menjana pendapatan yang mampan lah. Jadi program-program itu telah disediakan oleh Pernas dan banyak lagi program yang kita akan sediakan khusus untuk golongan kita sebut tadi itulah. Ya. Macam Datuk sebutkan program baru ni dia akan mensasarkan golongan bersara. Maksudnya mereka yang bukan makan gaji, yang tidak mempunyai gaji bulanan. Macam golongan wanita, suri rumah, contohnya pelajar-pelajar lepasan universiti. Adakah mereka ini yang baru memulakan perniagaan ataupun dah telah sedia ada perniagaan? Nak mulakan perniagaan pun boleh. Dah ada perniagaan lagi bagus. Nak membesarkan lagi perniagaan. Jadi yang kalau mereka ada idea tetapi tak ada mampu untuk kebanyakan kita banyak cakap I ada idea tapi tak ada duit, tak ada kewangan untuk to support the business. Dia datang kepada agensi seperti Pernas. Kita ada provide, bukan saja kita bagi dari segi kewangan, tapi bimbingan, tunjuk ajar, outreach program kita ada tu akan menguatkan lagi mereka untuk bersedia untuk ke persada dunia perniagaan ya. Ya. Betul, sebenarnya Luqman menarik sebenarnya program yang dianjurkan oleh Pernas ini kerana seperti apa yang Luqman cakapkan, cukup mendalam ilmu yang dikongsikan dan pengetahuan yang dikongsikan sebab para peniaga khususnya mungkin pada ibu tunggal, pada suri rumah, lepasan pelajar yang mungkin belum dapat pekerjaan tetap tapi telah mempunyai perniagaan saja kecil-kecilan, mungkin boleh mendapatkan lebih mendalam ataupun pengetahuan yang lebih meluas melalui Pernas ini untuk mengembangkan perniagaan mereka, Luqman. Baik, Datuk, dalam masa dekat ini kita difahamkan Pernas akan mengadakan program BIS Franchise Sarawak yang akan berlangsung di BCCK pada 29 Julai ini, Nisa. Tak lama lagi. Betul. Boleh terangkan objektif program ini dan apakah yang disasarkan oleh Pernas melalui program ini, Datuk? InsyaAllah program ini akan diadakan seperti yang Luqman cakap tadi, 29 Julai pukul 8 hingga 5.30 petang ya, di BCCK. Program ini bertujuan untuk mewar-warkan Pernas adalah satu-satunya agensi kerajaan yang diberi mandat membangunkan industri franchise negara serta memberitahu mengenai peranan Pernas, perkhidmatan dan produk-produk yang ditawarkan oleh Pernas kepada orang ramai. Pada masa yang sama membuka peluang kepada usahawan-usahawan yang sedia ada yang berpotensi bagi mengetahui informasi terkini mengenai perniagaan dan industri franchise. Pelbagai pengisian yang telah disediakan. Salah satunya adalah sesi padanan perniagaan business matching bersama jenama-jenama franchise terkenal, forum success story bersama usahawan berjaya seperti saya sebutkan tadi, taklimat perniagaan daripada Pernas dan agensi yang berkaitan dengan keusahawanan, dan juga pameran daripada usahawan franchise dan pra-franchise dan agensi yang berkaitan dengan keusahawanan. Ada juga business matching, maknanya business pitching dipanggil, yang oleh usahawan-usahawan yang terlibat, dan juga acara selingan seperti cabutan bertuah untuk peserta yang hadir. Peserta yang hadir berpeluang juga untuk bertemu dan berinteraksi dengan usahawan yang berjaya. Boleh ada orang kata connection lah antara usahawan yang berjaya dengan usahawan yang ingin berjaya untuk belajar dari mereka. Ya. So melalui itu adalah paling senang untuk kita, kalau dia boleh buat, why not kita, kan. So itulah persoalan selalu kita cakap. Kalau dia berjaya, saya ingin berjaya. Tak boleh kata kalau dia berjaya saya tak boleh, dia boleh lah. Tak boleh. Semua orang boleh berjaya jika kita telitikan macam mana usahawan-usahawan yang kebanyakan usahawan kita ni bukannya terus berjaya. The step by step, the baby step tu kena di-follow dan kena diikuti, dan juga kita kena sentiasa merancang kehidupan kita lah untuk the short term and long term program kita ada, business plan kita ada. Peserta juga dapat banyak maklumat-maklumat berkaitan dengan industri perniagaan franchise, mengetahui produk perkhidmatan dan juga skim-skim pembiayaan. Mustahaknya ada bisnes, tak ada pembiayaan. So Pernas menyediakan program-program seperti berikut. Dan kita program ini kami menyasarkan sejumlah 156 permohonan bernilai 26.67 juta. Kami juga menyasarkan pendaftaran bagi program BID sebanyak 12 syarikat lah, insyaAllah. Itu saja yang saya rasa. The rest tu kita kena usahakan sendiri. Macam mana kita nak dapatkan? Dah ada
sediakan segala booth dan sebagainya untuk pertanyaan. Booth Pernas pun akan ada, pemamir-pemamir pun semuanya inginkan mempamerkan produk-produk keluaran syarikat mereka dan ingin membesarkan. Di sinilah tempatnya. Sila datang beramai-ramai ke program di BCCK nanti, insyaAllah. Ya. Baik Datuk, saya baru terfikir Datuk. Tadi Datuk ada bercakap mengenai step by step. Macam mana pula Nisa sebagai untuk orang yang telah menyertai Pernas tapi gagal di saat untuk step by step tu, mungkin apa tindakan daripada Pernas sendiri? Kita tak perlu terus penalize mereka. Kita cuba lagi tolong mereka. Sebab jatuh bangun dan penjagaan ini lumrah ya sebagai seorang usahawan. Jadi bila mereka gagal, tak semestinya dibiarkan mereka macam tu. Bila mereka gagal, kita find out the root of the issue. Apakah problem yang mereka hadapi. Jadi kita cuba selesaikan dari situ. Kalau keuangan, kita cubalah tengok di mana dia went wrong, di manakah kesilapan mereka. Bimbingan dan tunjuk ajar itu amat pentinglah. Kita tak ada terus menghukum mereka, mengatakan take legal action against them. Tak ada. Kita cuba sedaya upaya untuk membangun, still menolong mereka. Ya. Maksudnya bimbingan daripada pihak Pernas ni daripada head to toe lah, daripada katanya lah gagal kan, bukan seperti yang diminta dalam perniagaan ada naik turunnya. Jadi Pernas akan membimbing daripada awal untuk cari semula mana silapnya. Dari segi semua aspek ke ataupun bagaimana? Semua aspek. Mungkin dari segi cash flow mereka tak betul lah. Apa kita bimbing mereka di mana went wrong. Kita cuba kupaskan, cari the problem, the root of the problem. Cari daripada segi dari bawah ke daripada mikro ke besar. Di mana masalahnya? Kenapa gagal? Termasuk marketing juga lah. Kena termasuk marketing, termasuk packaging, termasuk branding dan juga memperkembangkan lagi. Instead ada satu je concentrate in one, kita boleh kembangkan lagi melalui franchise lah. Franchisee mereka sebagai pemegang franchisor tu kena bimbing franchisee tu kan. Kalau tidak dibimbing, tidak diberi package franchise yang betul kepada franchisee, memang akan kecundang lah. Kita akan cuba sedaya upaya pihak Pernas untuk menolong mereka ni. Adakah lokasi macam contohnya sebelum perbantuan yang diberikan, diluluskan, dia R&D pastinya telah dibuat. Adakah mungkin lokasi menjadi salah satu punca? Adakah dia akan ditukar ataupun bagaimana Datuk sekiranya berlaku hal-hal sebegitu? Sebelum kita invest di dalam ataupun berlabur di dalam satu bisnes tu, nombor satu kalau orang tanya saya adalah lokasi. Location of the business is the most important part because tak semestinya di big bandar-bandar besar, bandar-bandar kecil boleh buat bisnes yang sama. Jadi kita kena stand guided lah kalau macam mereka nak buka tempat daripada rumah kedai yang ada kawasan perumahan, mana produk-produk mereka tu memang pembelinya adalah daripada suri rumah tangga ataupun budak-budak balik sekolah. So kita akan make sure tempat tu bersesuaian lah. Ya. Kalau macam nak pindah ke lokasi tu susah sikit. Kalau dah buka kedai, dah invest dalam tu, nak cuba tukar tempat lain, memang besarlah investment dia pula kan. Kita cuba tengok location yang paling betul daripada permulaan. Itu yang paling awal yang perlu, yang penting. Kita bagi tunjuk ajar, kita bagi advice lah, nasihat. Boleh tak dibuat di kawasan yang mereka pilih tu. Nisa, saya juga tertanya-tanya, mungkin berapakah jumlah untuk tahunan Pernas sendiri mengeluarkan peruntukan untuk program seperti ini, Datuk? Tidak ada limit. Kita cuba sedaya upaya menolong daripada zero to hero kind of business. Jadi kita nak make sure peruntukan tu tidak putuslah. Kita sentiasa adakan peruntukan untuk usahawan untuk kejayaan perniagaan mereka. Tak ada no limit. Okey, Datuk, kita berbalik kepada VIS franchise Sarawak yang akan berlangsung pada 29 Julai ini. Kita sedia maklum, Datuk, Sarawak ni adalah negeri terbesar di Malaysia. Mungkin juga terdapat peniaga-peniaga kecil di luar bandar juga mahukan informasi dan turut sama terlibat dalam program VIS franchise ni. Adakah program ini juga, Datuk, sebenarnya ini yang mungkin menjadi perhatian khususnya di Sarawak ini akan diadakan di kawasan luar bandar selain daripada Kuching? Kami meneliti sebenarnya daripada tahun ke tahun seperti yang telah
saya cakap tadi, bukan kita nak fokus just ke bandar-bandar besar. Kita pergi, ada juga pergi Miri, kita pergi ke luar bandar untuk kita mulakan dengan Miri beberapa tahun yang lepas untuk meneliti permintaan potensi untuk menganjurkan di kawasan luar dari bandar-bandar besar. Jadi bagi kami, setiap usahawan dan bakal usahawan yang ada perniagaan berskala kecil atau besar perlu diberi peluang, perlu diberi peluang untuk menerokai bidang franchise. Dan pegawai-pegawai kami di Pernas sentiasa bersedia untuk membantu tak kira di mana mereka berada. Kita tak ada limitkan orang di bandar besar je boleh buat. Di bandar kecil pun kita bagi peluang kepada semua. Macam di Perak kita buat, di Ipoh kan, cari panggil usahawan-usahawan dari seluruh Perak datang ke berkumpul dan beramai-ramai di Meru, di Ipoh tu untuk mendapatkan peluang-peluang untuk mereka bergabung lah. Kalau ada bergabungan, boleh kita bantu dari segi introduction kepada franchise owner, kepada orang-orang peniaga-peniaga yang ingin menceburi perniagaan, kita boleh tolong sekali. Baik, Datuk, bagaimana kita nak tahu lebih lanjut mengenai program BIS Franchise Sarawak ini, Datuk? Anda boleh masuk ke hashtag Cari Pernas melalui media sosial di Facebook, Instagram, Twitter, iaitu @PernasOfficial untuk mengetahui lebih lanjut mengenai program BIS Franchise Pernas ni. Jika anda mempunyai perniagaan yang ingin dikembangkan menjadi jenama franchise, carilah kami di Pernas. Kami sedia membantu anda semua, because memang bantuan itu sedia ada untuk kami bantu. Dan anda juga berpeluang menerokai pelbagai model, business model dan package perniagaan franchise dan pra-franchise. Jika anda ingin membuat your dream to come to reality, orang kata kan, datang ke Pernas. Kami sentiasa membantu, dan saya rasa Pernas adalah agensi yang amat agresif, yang sentiasa bila orang kata pernah dengar Pernas pernah melalui transformation, rebranding daripada Pernas ke PNS, daripada PNS balik ke Pernas. Tapi banyak orang keliru, mereka mengatakan Pernas adalah berbeza. Sebenarnya rebranding, we have gone through a rebranding exercise, itu saja. Sebenarnya Pernas tetap Pernas, dah berapa tahun dah, more than 50 years, 60 years already Pernas existence, adalah satu agensi yang paling lama bertapak untuk menolong usahawan-usahawan. Dan going to franchise adalah something yang kita punya nawaitu kita adalah untuk memperkembangkan lagi perniagaan usahawan-usahawan kecil dan sederhana, untuk memajukan lagi daripada sebab saya sebut tadi, mikro ke kecil ke sederhana kepada besar. So that's why kita punya intention di Pernas. InsyaAllah. Sebelum kita mengakhiri, Lokman, sebenarnya saya teringin nak tanya kepada Datuk Sri, mungkin adakah Pernas terfikir untuk mengadakan reality show kepada peniaga-peniaga ini dalam usaha untuk kita mengembangkan franchise Memang sebenarnya kita dah mula, kita dah ada dah. Kita buat macam Shark Tank punya program tu, di mana you ada business module yang you nak dapatkan bantuan kewangan, they have to present to us business pitching tu kan, the pitching program tu memang kita dah adakan. Jadi kita akan continue teruskan untuk mengadakan program-program seperti yang disebut tadi tu. Reality show tu memang kita akan adakan. Menarik itu. Itu daripada zero ke hero, itu zero sangat ke menarik. Hero, insya-Allah. Ya, memang itulah yang kita ingin hendakkan melahirkan banyak lagi usahawan-usahawan yang berjaya di Malaysia. Baik, terima kasih Datuk kerana sudi untuk bersama-sama dengan Dialog TVS pada hari ini bagi membincangkan kupasan yang menarik. Pastinya saya sendiri antara sebahagian yang mereka yang tidak tahu hari ini sudah tahu, dan saya kira ini pastinya sangat bermanfaat untuk peniaga-peniaga ataupun usahawan-usahawan di luar sana, Nisa. Kepada anda yang sedang menonton ini, jika anda inginkan maklumat yang lebih lanjut mengenai program franchise di bawah Pernas ini,
Jangan lupa untuk ramai-ramai datang ke BCCK pada 29 Julai ini bermula jam 8 pagi sampai jam 8 pagi hingga 5 petang. Dan ketahuilah apakah maklumat yang anda ingin tahu, dapatkan maklumat apa yang anda ingin tahu di situ. Pastinya Pernas akan membimbing anda. InsyaAllah satu hari nanti mungkin akan menjadi seorang usahawan yang berjaya. Saya jemput orang Sarawak untuk datang rabi-rabi di BCCK. Okey. Baik. Okey, dengan itu sekian saja Dialog TVS untuk minggu ini. Kepada anda, sekiranya anda ada sebarang cadangan, pandangan ataupun ada sahaja topik yang ingin kami bincangkan di pentas Dialog TVS ini, jangan lupa untuk hantarkan di semua platform media sosial kami, tidak kira di Instagram, di Twitter, di Facebook, di TikTok dan juga di YouTube. Dengan itu, saya Khairunisa Kasnon. Saya Luqman Muhammad. Assalamualaikum dan assalam hormat. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi.